Memberikan peluang kepada kita untuk mendengar sekali lagi kisah-kisah berkaitan dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang diceritakan oleh Ustaz Ijang itu tadi adalah kisah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di air mata masa tu. Tak lagi? Tak. Di antara kisah yang sedih di antara kisah tu lah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia sangat kasih kepada para umatnya, pada umatnya. Berapa orang umat Nabi? Adakah kita? Adakah orang terdahulu? Berapa orang? Tak terbilang adalah umat yang terbanyak dalam sejarah para Nabi. Sebabkan daripada Nabi itu jadi Nabi, startnya umatnya situ sampailah kiamat. Maka dikisahkan situ, di situ di antara perjalanan hidup Nabi ni ada kisah yang sedih. Di antara kisah sedihnya macam yang kita kata tadi, Nabi bertanya kepada para sahabat, hidup gini lah, kira duduk dalam keadaan majlis ilmu. Duduk waktu Nabi kata, siapakah, Nabi tanya, siapakah yang mulia di sisi Allah Ta'ala? Waktu apa? Para sahabat ni terdiam. Para sahabat ni terdiam. Kata berdirilah seorang sahabat, bukan berdiri kan, maka bangunlah, gitulah bangun manusia kita faham, kita bangun tu manusia ni bangun untuk bertanya. Para malaikat ya Rasulullah, di antaranya para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bagaimana tidak mulia? Sebagaimana tahu para malaikat ni memang kerja dia taat. Kerja dia taat pada Allah. Manusia ni kira tak bertambah dan tak berkurang ketaatan dia tu. Dia gitu je. Manusia ni hidup buat dosa dan dia tak bertambah keimanannya. Dan dia tak berkurang keimanannya. Dia tetap. Kan dia tak mulia kalau malaikat gitu. Manusia ni tak pernah buat dosa. Sejak dia diciptakan, sampailah dia dimatikan. Kira malaikat ni benda bukan abadi. Kita tahu. Lepas tu siapa dia mati memang dia tak dosa. Itulah para malaikat. Kan dia tak mulia. Lepas tu pun terdiam lagi para sahabat. Bangunlah seorang sahabat bertanya, tentulah para rasul dan para nabi. Dia menjawab sallallahu alaihi wasallam, menjawab bagaimana para nabi dan rasul ni tak mulia. Sedangkan wahyu atas berlaku. Kena jaga umat-umat dia. Manusia ni kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap Nabi tu kekasih kita. Kita anggap ni manusia ni layak tak kita nak kasih Nabi, nak berkasih ke Nabi ah. Kalau nak merasai sifat kasih sayang Nabi tu, layak ke kita dengan keadaan kita hari ni melanggar perbuatan dia. Kalau Nabi hidup hari ni, sedih tak Nabi tengok umat dia ni. Keadaan kita guna hari ni. Begitulah. Lepas tu pun aku pada Nabi. Manusia ni Nabi tu dipertanggungjawabkan. Banyak wahyu tu berat, wahyu ni. Sebuah wahyu ni memang berat. Disahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk atas unta. Apa unta tu bila Nabi terima wahyu? Itulah Nabi dimuliakan sebab wahyu. Kalau Nabi Muhammad ni sebab dimuliakan sebabnya memang kekasih Allah Ta'ala. Kekasih paling pernah ada kisah si Israiliyat. Dia buat-buat bumi dia diciptakan, manusia seluruh makhluk diciptakan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watak utama manusia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watak utama makhluk ni.
Lepas tu kita dah sangat gong lah gitu. Lepas tu pun benda apa? Nabi ke pun memang Nabi ni mulia. Lepas tu pun para sahabat pun tiang je. Lepas tu dia pergi seorang Nabi ke apa? Tentulah kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, memang kalau muda mulia yang perang sokmong aku gitu. Perjalanan yang Nabi tu ada sokmong. Dia mencintai Nabi. Ada satu kisah para sahabat ni, dia mencintai Nabi. Zaman masa perang, Nabi yang terkena perang, saya dah ingat, Nabi yang terkena panah. Dan orang kafir tu melaungkan Muhammad telah terbunuh. Bagaimana para sahabat pada itu kalau kita tahu kisah perang tu? Ramai mana yang macam dok bersemangat dah nak perang. Dia kehilangan dah para Nabi dia, pemimpin dia. Lepas tu ada seorang sahabat pada hari tu, pada masa tu dia kata Nabi tidak terbunuh lagi. Mana dia selempang dia, iwak lari bawa ayat hidup belakang kali. Nak kata kasihnya pada Rasulullah ni hidup belakang kali buat apa? Dia akan tadah semua anak panah yang bawa dia yang menghala kepada Nabi. Kasihnya dia tu. Lepas tu Nabi masa berdarah, kira berdarah, kira perang biasa berdarah kira. Sahabat ni tak ada ubat lagi berdarah kat badan dia ni. Dia obat lu darah-darah kat badan Nabi. Besar cinta sahabat ni pada Nabi. Lepas tu Nabi kata tentulah memulia sebabkan gitulah bersama pada Nabi semua, bersama dengan Nabi semua. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang mulia di sisi Allah Taala itu adalah para umat yang tak pernah tengok Nabi, batang hidung Nabi dia tak pernah tengok. Dia tak kenal pun Nabi, cuma dia hanyalah dengar kisah-kisah gini. Kisah-kisah macam kita dengar kisah Nabi tu. Lepas tu kisah-kisah manusia kita tak kenal Nabi tu. Kita hanya dengar kisah-kisah je. Kita membaca Syama'il Muhammadiyah gitu. Dan kita hanya kenal gitu Nabi. Kenal waktu. Nah, kita mencintai Nabi tu lebih lagi. Lebih daripada nyawa kita. Hak tu yang mulia. Nabi tu tak target tuju ke kita dah. Bukan ke orang lain dah, ke kita. Masa ni selepas dia wafat memang tak tengok dah Nabi. Dia tak tengok dak dengan Nabi, dak dah hidup sezaman. Memang bukan para sahabat dah. Tapi dia mencintai Nabi lebih daripada nyawa dan mak ayah sendiri. Kalau selih-selih mak ayah dia hina-hina Nabi, awang tidaklah orang cara-cara itu. Orang yang beradab ah, kalau betul molek. Mana cintanya kita terhadap Nabi ni macam besar sungguh. Letak cinta kita nak kepada Nabi ni masa ni tak ada ruang dah untuk orang lain. Yang pertama kali kita mesti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita cinta Nabi? Di antara sifat di antara sebab-sebab sebab Nabi ni boleh bagi syafaat. Bukan sebab tu je. Banyak sebab lagi. Dan tak ada sebab pun kita mesti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena letakkan, tanam betul-betulnya paling dalam hati kita yang lubuk paling dalam mencintai Nabi. Maksudnya satu hari lagi kita hidup dalam negara demokrasi, yang negara yang banyak berbilang kaum. Satu hari nanti kalau kita dengar je orang bukan Islam tak pun orang Islam yang menghina Nabi kita berani nak bangun. Kita berani bangun, kita jawab. Kita berani, tapi ada cara prosedur-prosedur. Kita bukan duduk zaman 100 tahun lepas dah. Berani lawan. Tak parah. Berani lawan gitu. Soalan Nabi. Siapakah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Semulia.
Itulah kita cukup di situ saja. Kita kenal Nabi ni, kita biar sifat tanam lebih kasih pada Nabi. Itulah saya ulasan saya sedikit tentang Ustaz Ijang tadi. Ulasan je. Lepas tu insya-Allah kita habis dah tutup majlis kita dengan kafarah dan solatul asr. Setiap baik itu datang daripada Allah Taala dan tiap yang kurang itu datang daripada saya sendiri.